Hai guys, Assalamualaikum, what's up, Fakir here. Welcome back to aku punya YouTube channel. So, terima kasih pada korang yang subscribe, terima kasih pada yang like dan komen yang baik-baik, terima kasih. Okay guys, hari ni aku nak buat apa? Hari ni aku nak kongsikan dua benda. Dua benda. Yang pertama sekali aku nak kongsikan reason aku sell dekat masa ada live kat TikTok, ada news. Aku tak nak sell pun. Sebab siang tu alhamdulillah dah profit cantik apa semua. Tiba-tiba aku saja nak live TikTok, ramai yang minta kita nak trade sama-sama. Tapi mostly aku buat live TikTok, aku tak ada ajak dia orang sell ke apa. Aku hanya sell atau buy dan dia orang sendiri yang ikut. Tapi mostly aku akan bagi reason. Jadi kat sini aku nak kongsikan reason tu secara umum supaya korang boleh belajar kat kemudian hari ataupun korang tengok dekat mana-mana pair ataupun korang boleh letak dalam korang punya trading style. Macam mana nak identify reason sebelum nak entry. Itu yang pertama. Itu apa yang aku kongsikan pertama. Yang kedua, aku akan bagi secara automatik, aku akan bagilah fokus ataupun target aku untuk goal ni nak ke mana. Jadi kita tak nak melengahkan masa, jom belajar. So, okay guys, untuk pengetahuan semua, masa live tu aku sell dekat sini 179787. Korang boleh tengok, aku akan sertakan screenshot kat tepi ni kejap lagi. Itu profit yang kita sama-sama buat. Tak silap aku, kita orang collect dalam 45 pip. Aku close dalam 45 pip. Dekat je, dekat TFM M15 sampai dekat berapa je, 45 pip aku dah close. Tapi penjunaman kat sini ni sampai 90 pip apa semua ni tak ada lah. Aku hanya close dekat 45 pip. Follower TikTok yang follow masa tu memang aku tak tahulah dia orang close kat berapa. Sebab masa buat live TikTok pun aku dah explain, ini aku hanya masuk sell, aku tak ada pun suruh dia orang masuk. Tapi macam biasalah, aku dah sebut dia orang tergolong di kalangan trader-trader yang degil. Dia orang follow juga tapi alhamdulillah profit. So kat sini guys, aku akan explain macam mana reason aku boleh nak masuk sell tu, memandangkan masa kat live TikTok tu ramai yang suruh repeat reason tu, ramai yang suruh ulang reason aku masuk sell tu kenapa, disebabkan news tu. So first kali aku akan tunjuk, kita pergi dekat daily. So ni aku bagi reason apa yang aku analisa dekat daily tu, okay? Waktu live TikTok tu, apa reason yang membuatkan aku nak sell. So first kali aku pergi kat daily, kita pergi kat daily, kau boleh nampak kat sini. Kita pergi kat daily. Kat daily apa yang aku nampak waktu tu adalah level support. Ambil yang kat sini je. Aku tak ada yang nak ke belakang yang 800 tahun lepas ke apa, tak ada. Ambil yang current price, ambil yang latest, apa yang berlaku. Tak payah nak melampau sangat, nak tengok sampai to back to the left, to the left, to the left, nak tarik zone sampai cari ke sini-sini tu dah tak ada. Itu harga-harga yang lampau, harga tak ambil peduli dah. Price dah tak tengok dah. Kita nak apa yang berlaku yang dalam waktu terdekat ni. So kat sini kita boleh tengok level support kat sini. Ini apa yang aku analisa waktu cara live dekat TikTok tu. Aku bagi reason balik. So apa yang buat aku entry, pertama sekali aku ada nampak level support, zone of level support. So aku tarik kat sini secara basic hukum ataupun basic asas forex trading. Level support dia dah consider breakout, kita target as a resistance. Support become resistance. Aku target untuk berlakunya resistance kat situ, tapi aku ada sebut aku tak tahu kat mana berlakunya resistance tersebut. Dekat support aku nampak tu je, kita nampak level support nak become resistant. Tapi waktu tu tak ada apa-apa, tak ada apa-apa. Aku tak ingat dah shadow ni ada ke tak, aku dah lupa. Tak silap aku ada rejection, sebab aku ada sebut as a rejection, tapi aku tak pakai rejection. Cuma apa yang aku explain, ada level support dan nak become resistant untuk time frame daily. Okay, lepas tu aku pun pergilah ke H4. Untuk H4 pula apa yang aku nampak, ini zone daily kita tadi, ini zone support daily kita tadi, area support. Bila aku buka H4, apa pula yang aku nampak? Aku nampak ada inside bar candle breakout. Aku dah ajarkan ni dekat YouTube. So ada inside bar candle breakout. Dia dah breakout kat sini, nampak tak ni? Dia dah breakout kat sini. Aku dah ajar dah dekat, kau pergilah tengok kat video-video kat lama-lama tu, aku ada ajar inside bar candle. Tengok ni, inside bar candle. Untuk time frame H4 tau, ada candle yang ni nak keluar, lepas tu dia masuk balik, tiba-tiba dia close kat luar kat sini. Dia pecah tersembur kat situ. Kat situ menunjukkan inside bar candle breakout as a seller dalam keadaan harga tersebut berada di kawasan support daily tadi. Support ataupun support become resistant daily. Maksudnya di area support ni kan tadi, dia jadi ada breakout. Lepas tu kita blend pula, oh ada rejection. Dia masuk ke level support daily tu, dia ada rejection. Lepas rejection tu ada reject, dia breakout pula ke bawah untuk as a inside bar candle untuk time frame H4. Tu yang kedua untuk time frame H4. So aku pergi pula dekat H1. So apa yang berlaku dekat H1 pula? Okay, masa dekat H1 aku dah bagi buy kat sini. Aku ada masuk buy kat sini, aku ada bagi kat channel buy, hit TP1, TP2 pula kita tengok kat sini ada apa. Okey, ini aku undur inside bar candle zone tadi. Okey, dekat H1 tadi kita dah settle daily, kita dah settle H4, kita masuk ke H1. Untuk H1 aku nampak doji candle ni pula. Okey, untuk doji ni aku dah ajar juga kat YouTube, pergi tengok doji candle. Kalau tak faham juga aku tak tahu, insya-Allah aku akan buat new video untuk doji. Jadi untuk time frame H1 aku nampak doji pula. Kau boleh nampak, kita sama-sama nampak doji kat sini. So price masuk risiko, aku ada sebut kat live
trade tu risiko. Masa ni tengah news tak jalan lagi, tapi price dah main-main kawasan ni. Price tengah main-main kawasan ni 8 dalam pukul 8.29, news 8.30. Price tengah main dalam 8.28, 8.29 tu dia tengah main kat sini. Dia hit TP 2 goal aku. So dia dah main-main kat sini. Dia ada area doji. Jadi aku sebut nak masuk sell untuk news ni bahaya walaupun dia dekat doji. Sebab ramai nak masuk sell waktu tu, sebab dia orang tengok doji candle yang aku dah ajar kan. Yuk dah masuk doji ni, dah masuk doji nak sell. Cuma aku bagi nasihat, dia bahaya. Sebab apa? Sebab kita nak melawan arah, nak melawan buyer punya pressure ni. Kita siapa? So apa yang aku buat bila aku dah berada kat time frame H1, aku dah explain, okay gang, dekat H1 ada doji. Kau boleh tengok kat sini, H1 ada doji. Apa yang aku buat lepas tu, aku pergi ke time frame M15. Apa yang ada dekat time frame M15? Dekat time frame M15 ada doji juga, ataupun doji kecil kat sini. Kita nampak tak? Kau nampak tak? Ada doji kat sini ataupun inside bar candle. Aku pernah explain sebelum ni, seronoknya ada doji, ataupun seronok lebih lagi bila ada inside bar candle fit dengan doji. So tarik macam tu. Aku pun tarik lah macam tu. Itu untuk M15. And then aku jump ke, aku padam ni zone doji H1 tadi. Aku padam supaya korang tak pening. And then aku jump ke time frame M5, aku turun ke time frame M5. Apa yang ada kat situ, ni doji M15 tadi kan. Apa yang aku nampak dekat M5 adalah level support M5. So aku blendkan level support M5 satu. So aku blendkan dekat M5 ada level support, tu yang pertama. Yang kedua, selari dengan level support M5 tu ada doji candle ataupun inside bar candle pula. Cuma dekat time frame M15. Dekat M15 selari pula ada doji. And then dekat H1, level support M5, doji dekat M15 tu berada dalam doji dekat H1 pula. So faham tak? So itu adalah reason yang mengukuhkan kenapa aku nak masuk sell. And then on the live, aku masuk je sell dan alhamdulillah profit dalam 45 pip aku collect. Followers aku tak tahu. Dia profit kat sini je. Dia masuk sini, dia floating kejap dalam 15 pip dia naik. Masa tu ramai yang masuk buy, yang kata nak buy lah apa semua. And then dia dah junam dalam 45 pip. Ni yang first movement ni. Kalau kau tengok first movement ni, yang ni. Lepas tu dia naik balik. Dia naik balik tu orang nak sell ke apa aku tak kisah dah lah, sebab aku dah collect dalam 45 pip kat sini. Jadi itulah reason aku masuk sell pada 11.8. Semalam 11.8 ada news. So aku masuk dekat live TikTok. Itu reason yang aku explain. Dan aku explainkan balik supaya korang dapat something yang korang boleh guna pakai dekat mana-mana pack ataupun mana-mana hari selepas ni. Aku harap korang faham. So aku explain sekali lagi live sebelum aku nak masuk ke part kedua, iaitu dekat daily simple je. Daily support nak become resistant. Dekat H4 ada inside bar candle. Ni cara permainan time frame. Kadang-kadang kalau aku trade sendiri aku tak buat pun kaedah ni. Tapi untuk aku nak explain dekat live trade tu reason tu, aku buat macam tu supaya dia orang faham. Tak semua orang faham apa yang kita faham. Tak semua orang juga nampak apa yang kita nampak. So aku kena buat cara apa yang mereka kena nampak. H4 ada inside bar candle. Inside bar candle dah breakout ke bawah. Pergi ke H1. H1 ada apa? H1 ada doji kat sini. Okey, doji H1 pergi ke M15. Dekat doji H1 tu ada doji sekali lagi ataupun inside bar candle dekat M15 untuk kita nak kecilkan ke whatever. And then pergi ke M5. M5 ada level support. So benda-benda tu selari daripada daily ke M5 aku bawa. So itulah reason aku masuk sell gold. Aku harap korang faham. So sekarang ni aku tak nak buang masa. Aku nak jump on second part, iaitu aku nak bagi forecast ataupun analisa aku untuk gold ni nak ke mana. Okay gang, so target aku untuk gold ni akan berlakunya penurunan. Target aku untuk gold akan berlakunya bearish movement. Boleh sampai ke level sini. Kita boleh ambil ke level support yang dekat lower time frame. Level resistance yang dekat 1793 kita boleh ambil. First kali kita boleh ambil dekat weekly ada trendline breakout. Ada trendline breakout. Yang kedua dekat weekly kita ada double top. Cuma apa yang aku tekankan semacam episod aku ajar sebelum ni, untuk kita nak menggunakan satu-satu pattern tu, untuk kita nak identify dia nak perubahan arah, first kali kita naklah dia breakout. Dia nak breakout di support untuk dekat weekly. Macam itu yang awal akhir bulan kan. Dia sampai je dekat support weekly ni, dia terus fly, dia terus terbang. So kita nak dia breakout di support. Tapi aku tak nak expect besar pun dekat gold ni. Kita bukan nak sampai 8,000 pip. So target aku untuk gold based on daily dan apa yang berlaku sekarang, gold akan berlaku penurunan
ke resistance ni. Kan betul resistance kat lower time frame kita tengok H1. Nampak dekat H1 ada resistance. Aku marking tadi dekat dekat weekly kan. So kat sini pun kita ada base, kita ada banyak base, ada doji candle kat sini. So target aku gold akan buat penurunan sampai sini. Sebab apa? Sebab kat sini level resistance ni time frame H1 ni time frame H1. Level resistance ni selari dengan ada rally base rally ataupun kita nak panggil doji ke, nak panggil inside bar candle ke, terpulang apa yang korang selesa. Benda tu bukan satu kewajipan untuk tahu, tapi satu kewajipan untuk kau faham. So lagipun dekat daily cantik dekat H4, ada inside bar candle H4 pula. Jadi target aku gold ni aku bias untuk penurunan yang akan berlaku, untuk bearish movement. Lagipun dekat daily ni aku perasan bila dia sampai area ataupun area level support ni, dekat sini ada highest pertama tau. Kita boleh nampak highest pertama ni. Sekarang ni highest pertama ni satu harga pun tak berjaya breakout dekat daily. So kalau lagi cantik, kalau dia close bawah ni untuk daily ni, dia close kat sini, dia close bawah 178.316 ni, menunjukkan dia breakout tu as a inside bar candle daily. So bila inside bar candle daily maksudnya kat sini, target aku dia akan terus buat penurunan untuk daily. So aku nampak target aku untuk sell ni sebab daily punya signal, and then aku tengok H4 pun ada tanda untuk penurunan, memandangkan dia dah breakout inside bar candle yang semalam punya, and then tak ada satu pun high yang baru, dia nak terus buat penurunan. Dekat H1 pun sama, masih lagi dalam faktor atau dalam korektif punya structure. Target aku gold still untuk penurunan. Tadi aku dah cut loss dah ni gold. Aku ada bagi kat channel buy dan aku cut loss banyak 10 pip. Sebab dia lama sangat dekat M15 ni, dia main kat sini. Ni nampak ni. Dia baru turun mat. Aku dah close dah. Padahal tak hit pun lagi SL kat sini dalam 25 pip. Sikit lagi. Lepas tu dia dah turun. Cuma apa yang aku targetkan gold ni untuk semua, gold target aku untuk bearish movement yang akan berlaku. So korang fokus untuk sell je lah. Gold ni fokus untuk sell. Korang tanda ni dekat daily, kalau berlaku inside bar candle daily, which is apa yang aku target akan berlaku. Target aku memang strong dalam 9/10 gold akan buat bearish movement. So kita boleh target fokus sell sampai 173905. Tapi nak masuk tu based on setup lah. Jangan aku dah sebut Yok kata gold nak turun, kau pergi tekan sell terus. Kita fokus on setup. Jadi guys, itu saja video daripada aku untuk kali ini. Target aku gold untuk penurunan dalam tempoh waktu dalam beberapa hari ni. Aku dah bagi target tadi, kau boleh tengok. Aku minta maaf kalau sepanjang video tadi aku dah terkasar bahasa dan tersilap kata. Aku dah bagi tadi part 1 aku explain reason aku sell. Moga bermanfaat. Kau boleh guna pakai ataupun blend masuk dalam trading style untuk kemudian setup kemudian kena buat backtest. Dan part kedua aku share fokus aku untuk gold. So itu saja daripada aku. Kita jumpa lagi dekat next video. Pergi ke kedai membeli candlestick. Good luck, all the best and Assalamualaikum.